Pertamanya saya ingin mengucapkan terima kasih pada dua ahli yang berhormat yang telah membangkitkan perkara-perkara dalam perbahasan belanjawan peringkat jawatan kuasa. Saya akan menjawab terlebih dahulu soalan yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Gelang Patah tentang Jabatan Perpaduan. Beliau telah menyoalkan mengenai kegagalan gagasan Satu Malaysia dalam menyatupadukan rakyat dan apakah usaha rekonsiliasi, terutamanya tindakan kerjaan ke atas golongan ekstremis yang mengeluarkan kenyataan yang berbau perkauman. Tuan Ciga adalah cukup jelas bahwa proses pembina negara dan memupuk perpaduan sememangnya merupakan satu perjuangan yang berterusan yang memerlukan pembaharuan dan transformasi. Itulah sebab utamanya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah giat melaksanakan gagasan Satu Malaysia sejak tahun 2009 untuk terus menyamaikan konsep dengan izin moderation atau konsep wasatiyah atau sida Menteri dengan konsep wasatiyah. Sila Menteri, sila. Ya. Tak apa, sepan. Atau keserdaanaan. Wasatiyah Menteri. Oh, dasar. Dan nilai-nilai murni serta sikap penerimaan saling menghormati dan keterangkuman atau dengan izin inclusiveness di kalangan rakyat. Usaha memupuk persepahaman dan perpaduan dalam kepelbagaian atau dengan izin unity and diversity memerlukan penyertaan dan sumbangan semua pihak, terutamanya para pemimpin politik, pemimpin masyarakat dan penjawat awam. Untuk makluman Yang Berhormat seterusnya, inisiatif rekonsiliasi nasional ini beri tumpuan dan lebih berstruktur. Kerajaan telah menubuhkan sebuah badan yang dinamakan Majlis Consultative Council, Majlis Konsultasi Perpaduan Nasional atau MKPN, yang akan dilancar oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada 25 hari bulan November tahun ini. Majlis ini akan dianggotai seperti mana yang ahli-ahli yang berhormat sedia maklum. Majlis ini akan dianggotai oleh wakil-wakil daripada pelbagai pihak yang berbilang kaum seperti ahli-ahli akademik, pemimpin badan-badan bukan kerajaan, para beliau ahli korporat serta ahli politik termasuk dari pihak pembangkang. Oleh yang demikian, maka bagi kerajaan untuk mengubalkan jalan tindakan rancangan penyatuan nasional berasaskan pandangan dan suara masyarakat, terutamanya melalui pandangan dari ahli-ahli akademik, berbagai agensi kerajaan, badan-badan dan pertubuhan-pertubuhan bukan kerajaan, serta individu-individu yang mempunyai idea bernas dalam usaha penubuhan Majlis Konsultasi Perpaduan Nasional merupakan suatu usaha kerajaan yang ikhlas dan memastikan bahwa perpaduan menjadi teras kepentingan bersama melintasi semua pelosok negara. Ya, Pak Dipunta. Terima kasih pada Menteri. Saya ingin minta penjelasan sedikit tentang kewujudan sebelum ini satu jawatan kuasa yang namakan jawatan kuasa antara agama yang dulunya dipengurusikan oleh salah seorang menteri dalam Jabatan Perdana Menteri. Adakah Majlis Konsultasi Nasional ini juga beroperasi dalam model yang sama, ataukah ia hanya salah satu daripada jawatan kuasa yang banyak tetapi masalah tidak selesai?
Itu soalan saya. Takut nanti dia replication, dia ulang saja. Sedangkan saya tengok tidak konsisten Menteri antara usaha yang dibuat dalam Jabatan Integrasi Nasional ini dengan apa yang di bawah. Apabila ada isu-isu agama, isu-isu perkauman, media yang dikuasai oleh kerajaan tidak banyak membantu untuk menenangkan keadaan. Tetapi seolah-olah media itu menyemarakkan lagi keadaan dan ini memberikan ruang kepada golongan ekstrim dalam masyarakat kita menguasai. Sedangkan mungkin mereka hanya pandangan minoriti saja. Tapi oleh kerana dia telah dikuasai dalam media kerajaan yang begitu berpengaruh, maka seolah-olah golongan ekstrim ini menguasai cara kita menyelesaikan masalah perpaduan di negara kita. Mohon penjelasan. Ya, Menteri. Ya, terima kasih. Pendapat dahulunya ada satu ahli jawatan kuasa yang dikenali sebagai yang hanya mempunyai tugas sebagai the advisory council. Tetapi pada masa kini kami telah menjalani satu kajian yang merangkumi beberapa orang terlibat untuk pandangan ke atas penubuhan the Majlis Konsultatif Nasional ini. Ini pendekatan yang baru. Ia akan disertai oleh 30 ahli keluarga termasuk satu pengurusi dan satu timbalan dia. Nah, tema rujukan itu sudah tersedia. Dan di bawah itu ada 5 ahli jawatan kuasa, the working committee. 5 working committee ini terlebih dahulu akan menjalankan kajian inclusiveness, mendapat pandangan-pandangan daripada orang ramai tentang apa cara yang paling baik bagi kita untuk merapatkan hubungan semua kaum yang terdapat di negeri ini. Nah, ini seperti mana saya katakan seperti tadi itu, JKMPA itu merupakan satu badan yang berasingan. This is a committee yang semata-mata akan dipertanggungjawabkan untuk melihat mungkin perselisihan paham di antara persepahaman berkaitan dengan keagamaan yang ada di seluruh negara kita. Ini merupakan satu ahli jawatan kuasa yang cukup berasingan yang dipertanggungjawabkan untuk semata-mata untuk melihat perkara dengan keagamaan ini. Jadi dalam perkara ini kita haraplah dengan pandangan-pandangan orang ramai, orang-orang pakar semua ini, kita akan mempunyai satu pendekatan yang seperti saya katakan tadi itu lebih inklusif dan akan mendekati masalah-masalah yang kita hadapi ini dengan baik dan diterima oleh orang ramai. Tuan Pengurusi, ribuan terima kasih juga kepada Yang Berhormat Lenggong yang telah mengutarakan beberapa perkara itu beliau telah mencadangkan. Pertama, agar meningkatkan bilangan pegawai JEPNIN. Kedua, mencadangkan agar kumpulan sasar program JEPNIN lebih kepada golongan belia. Dan seterusnya beliau juga mencadangkan penambahbaikan kepada program anjuran JEPNIN. Tuan Speaker, sembangnya pada masa kini kita mempunyai beberapa program yang tertumpu kepada belia dan beliawan di sini. Untuk pengetahuan Y. Belenggung, jabatan sebenarnya sedang dalam proses penstrukturan semula dengan penambahan grade dan penambahan bilangan pegawai. Dalam masa yang terdekat ini, mesyuarat bersama bahagian pembangunan organisasi Jabatan Perkhidmatan Awan akan diadakan untuk membincang isu penggradean dan memperkasakan bahagian atau unit berdasarkan kepada jabatan. Sebagai langkah
sebagai langkah bagi kerajaan untuk mendekati dan memperluaskan lagi peranan jabatan kepada golongan muda. Jabatan dengan kerjasama Kementerian Pelajaran Malaysia telah menubuhkan kalab-kalab rukun negara di sekolah menengah dan sekolah rendah. Sehingga kini sebanyak 5,811 klub rukun negara telah ditubuhkan dan melaksanakan program-program dan meningkatkan persaudaraan di antara pelajar-pelajar berbilang kaum. Dengan penambahan bilangan KRN setiap tahun, secara langsung turut menambah bilangan aktiviti KRN di sekolah-sekolah. Lagi menyebarluaskan penghayatan dan pengalaman rukun negara di kalangan pelajar sekolah. Manakala di IPTA dan IPTS, sebanyak 138 sekretariat rukun negara disesarkan kepada golongan mahasiswa dan mahasiswi untuk melibatkan dalam program kenegaraan dan perpaduan sebagai langkah untuk mengatasi polarisasi di pusat pengajian tinggi. JEPNIN juga Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional juga bersama jenteranya di peringkat negeri dan daerah mensesarkan program community bukan saja di antara belia dan beliawanis tetapi juga program community di taman-taman perumahan khasnya. Antara kumpulan sasaran terdiri daripada kanak-kanak melalui murid-murid tabika perpaduan. Kedua, jiran muda melalui program remaja yang disasarkan kepada golongan remaja dalam komuniti. Ketiga, jiran wanita yang disasarkan kepada golongan wanita di dalam komuniti. Dan keempat, jiran warga mas disasarkan kepada golongan warga mas di dalam komuniti. Seterusnya, Tuan Speaker, menjawab kepada cadangan beliau untuk penambahbaikan lagi program anjuran Jabatan Perpaduan dan Integrasi Nasional, saya ingin mengambil kesempatan di sini untuk memberi suatu jaminan bahawa pihak jabatan sedang dalam rancangan untuk merangka program-program baru sesuai dengan kehendak-kehendak dari masa ke masa. Selepas PRU 13, saya sendiri telah mengambil langkah-langkah dan mengarahkan jabatan melaksanakan berbagai program dengan menekankan pendampingan sosial badan-badan NGO yang melibatkan NGO berbilang kaum, terutamanya NGO masyarakat Cina di bawah program Unity Partners. Perbincangan dialog dan round table discussion telah diadakan untuk membincangkan isu-isu perpaduan dan keharmonian bersama para cendekiawan dan pemimpin NGO yang boleh menyumbang ke arah rekonsiliasi dan penyatuan nasional. Itu jawaban saya, Tuan Speaker. Ya, terima kasih Menteri. Saya jemput Yang Amat Menteri bagi kawasan Selangor.